Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'. Faslun tashdidatush tashahhudi 21. Ini suatu fasal. Tashdidat maknanya tasydid ataupun syaddah sabdu-sabdu yang ada pada tasyahud. Tasyahud ni maknanya tahiyat. Tasyahud dia punya tasydid ataupun sabdunya dia ada 21. Jadi bila kita nak baca tahiyat at-tahiyyah tu sampai habis, kena ingat dalam tahiyat itu dia ada 21 tasydid ataupun kita sebut sebagai sabdu. Jadi kita tengok yang 21 tu apa dia? Khamsun fi akmaliha. Dia kata yang 5 dalam 21 itu yang sempurna, maknanya yang ni yang sunat. Kerana di dalam tahiyat tu kadang-kadang ada kalimah yang berulang. Wa sittata asyara fi aqallihi, maknanya sekurang-kurangnya ada 21. Yang ni yang wajib. 21 tasydid itu wajib. Jadi kita tengoklah. Kita tengoklah mana yang tahiyat yang disebut, sabdu yang disebut di dalam tahiyat. Yang pertama at-tahiyyatu 'ala ta' wal ya. Yang pertama di sini, kalimah yang pertama yang ada sabdu, iaitu apa dia? Ta dan juga ya. At-ta, at-tahiyya, ya. Yang pertamanya ta, yang keduanya ya. Ala-ta wal ya. Okey, kalimah yang seterusnya, kalimah yang kedua, al-mubarakatus salawatu. Ala-sad, maknanya as-salawatu. Atas huruf sad itu ada sabdu. Yang keseterusnya at-tayyibatu 'ala ta wal ya. Atas ta dengan ya, at-tayyibatu. Bila kita sembahyang jangan baca terlalu cepat. Untuk memastikan ada dia punya tasydid. At-tayyibatu. Kadang-kadang kita membincangkan isu fiqh yang besar-besar. Tetapi bacaan-bacaan kita pun banyak tak sempurna, banyak tak betul. Jadi kalau Nabi dia baca semua ni, sebab sembahyang ni dalam hadis sebut sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi Nabi sembahyang macam mana? Dalam bacaan Nabi sabdu dia sebut, panjang pendek semua dia sebut sampai habis, sampai sempurna lengkap. Itu sembahyang cara Nabi. Selain daripada pergerakan, kafiat sembahyang bermula daripada takbir sehingga bagi salam, kena ikut cara Nabi. Termasuklah maknanya bentuk bacaan. Kafiat bacaan macam mana? Ada sabdu ke tak ada sabdu? Dia tengok di sini, dia kata at-tayyibatu 'ala ta wal ya. Maknanya kalimah ta ada sabdu, ya di situ pun ada sabdu. Lillahi. Lillahi 'ala lamil jalalah, maknanya alif lam yang menunjukkan lam yang ada pada kalimah jalalah, kalimah Allah. Lillahi, atas pada huruf lam itu dia ada sabdu. Assalamu 'ala sin, assalamu, maknanya atas huruf sin tu dia ada sabdu. Alaika ayyuhan nabi, maknanya atas apa tu? Atas huruf ya. Alal ya wan nun. Wal ya yang kedua. Tengok ayyu.
ayyu maknanya atas ya itu. An-nabi atas huruf nun itu ada sabdu. Yang keduanya ya nabi, nabiyu. Alaika ayyuhan nabiyyu maknanya atas huruf ya, nun dan juga ya yang ada pada huruf pada kalimah nabi. Warahmatullah, warahmatullah atas huruf lam. Ala lamil jalalah, sebab ada kalimah lam Allah tu berulang, dia ada lagi kalimah sabdu di situ. Wa barakatuhu assalamu, wa barakatuhu salam maknanya tang kalimah assalam ala sin. Ala sin maknanya di atas huruf sin ada sabdu. Alaina wa ala ibadillah ala lamil jalalah, mana atas kalimah Allah tu ada satu lagi. Ini kita jumpa dah 3 kali kalimah jalalah. Atas kalimah jalalah itu iaitu Allah juga ada sabdu. As-salihina, as-salihin atas huruf sad, atas huruf sad. Ashhadu an la ilaha wa ala lam, wa ala lamil alif tu. La. Ashhadu an la la di situ ada juga sabdu. Illallah ala alam lam, illa satu, Allah satu. Illa maknanya ada sabdu di atas tu. Illallah, Allah juga ada sabdu di atas tu. Wa ashhadu anna ala nun, anna Muhammadar Rasulullah atas mim, ala mimi Muhammadin, ala mim. Wa ala ra, wa ala ra'i wa ala lamil jalalah, yang kita sebut itu Muhammadar Rasulullah. Sebab tu Allah yang kalimah yang seterusnya Allah. Maknanya alif lam jalalah tu di atas tu ada apa? Ada sabdu. Maka setelah dikira, dibilang semua, dia ada 21 sabdu. Jadi bila kita sembahyang ni, maka kita kena teringat tak mana nak kena ada sabdu, tak mana kalimah yang tak perlu ada sabdu. Sebelum ni mungkin kita pakai langgar je, baca dia, tak tahu, tak boleh nak membezakan antara kalimah yang ada sabdu ataupun tak ada sabdu. Jadi untungnya kita ambil kitab yang kecil-kecil ni, kita nak muhasabah, kita nak cek balik sembahyang yang kita buat selama ni betul tak bacaan-bacaannya sebagaimana yang dibaca oleh Nabi SAW. Nabi baca di dalam maknanya bentuk kalimah-kalimah, ibarat-ibarat yang betul mengikut susunannya. Sebab kita kata sembahyang nak ikut Nabi, sebagaimana yang disebutkan tadi, bukan sahaja dari sudut pergerakan sembahyang itu kena ikut Nabi, di sudut bacaannya ada sabdu ke tak ada sabdu. Yang ke seterusnya, faslun tashdidatu aqalli salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un. Oleh kerana selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mazhab Syafi'i adalah rukun. Selepas tahiyat itu dia ada apa? Sebab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tang selawat tu. Tang selawat tu dia kata tasydid, sekurang-kurangnya selawat itu dia kata ada 4. Sabdu yang ada kepada selawat itu ada 4. Allahumma ala lam wa min. Allahumma di atas huruf lam dan juga min ada sabdu. Salli, Allahumma salli kan, salli atas huruf lam, maknanya 3 dah. Ala Muhammadin atas Muhammad, ala mim, di atas huruf mim. Maka di situ ada 4 sabdu tentang selawat. Sebab selawat ini adalah merupakan satu rukun di dalam mazhab Syafi'i. Rukun 13 itu termasuk selawat. Tetapi kalau kita tengok di dalam hadisnya, di dalam hadis-hadis yang sahih, dia sampai tang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dah boleh bagi salam kalau kita sembahyang. Sampai tang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu dah kita boleh bagi salam. Maka dalam hadisnya yang tu sahaja, maknanya yang wajib. Cuma di dalam mazhab Syafi'i diletakkan selawat sekali, dimasukkan selawat. Sebab
bila Allah dalam hujah-hujah yang dikemukakan oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, bila Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut selawat Allah apa dia, selawat malaikat kepada Nabi apa dia. Dia beza. Bukan maknanya Allah Taala sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi selawat Allah Subhanahu wa taala ini memberi kemaafan, mengangkatkan darjat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat malaikat pula minta rahmat kepada Nabi. Jadi selawat kita ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila Allah Ta'ala kata Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan bagi salam kepada Nabi SAW. Jadi hujah ulama-ulama Syafi'i kata selawat yang paling baik, selawat yang paling baik adalah dimasukkan di dalam tahiyat ketika sembahyang. Sebab itu ada tambahan Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan kalau kita baca dalam hadisnya sampai tang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh berhenti dah. Jadi bila dimasukkan di dalam ijtihad ulama-ulama Syafi'i, masukkan di dalam kalimah syahadah itu dijadikan sebagai rukun. Allahumma salli ala Muhammad itu. Jadi bila Allahumma salli ala Muhammad itu rukun, maka sabdu yang ada kepada selawat itu juga menjadi wajib. Menjadi wajib. Allahumma salli ala Muhammad, lepas tu kita boleh bagi salam. Kalau dalam mazhab Syafi'i, wa ala ali Muhammad itu hukum dia sunat. Wa ala itu tambah. Okey. Faslun, fasal yang seterusnya, aqalus salami assalamu alaikum. Dia kata sekurang-kurang salam assalamu alaikum. Maknanya kita bagi salam, ini penutup kepada sembahyang. Sembahyang itu apa dia? Adalah suatu perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Assalamualaikum. Dia kata sekurang-kurang salam, tetapi sebenarnya disebut dalam kitab kecil ini sekurang-kurang. Sebenarnya memadailah assalamualaikum. Sebab Imam Nawawi di dalam mensyarahkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah salam, kita tak sunat menyebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana Nabi tak baca macam tu. Yang Nabi baca assalamualaikum. Kalau tidaknya kita kata baiklah doa warahmatullah, semoga merahmati oleh Allah Ta'ala, wabarakatuhu, dan memberkati akannya, apa salahnya? Tapi Imam Nawawi kata tak sunat sebut lagu tu. Bahkan dia kata ini suatu bid'ah yang mungkar. Sebab apa dia kata bid'ah yang mungkar? Sebab perbuatan itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi semayang-semayang ni adalah merupakan ibadah. Jadi ibadah itu mestilah dicontohi daripada perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Okey, setelah kita telah membincangkan beberapa masalah ataupun perbahasan di dalam kitab ini, dia kemukakan soalan daripada pelajaran-pelajaran kita yang lepas. Dia kemukakan soalan-soalan daripada pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Yang pertama, mata yusannu raf'ul yadain. Bilakah disunatkan mengangkat dua tangan? Berapa kali yang kita belajar hari itu? Soalan yang kedua, syurutus sujud. Kam syurutus sujudi? Berapakah syarat sujud? Wa ma huwa syartus tsalitsu minha, dan apakah syarat yang ketiga daripada syarat sujud? Soalan yang berikutnya, soalan yang ketiga, kam a'dha'us sujud uzkurha. Sebutkan anggota-anggota sujud. Berapa anggota sujud dan sebutkannya. Sebutkan akannya. Soalan yang keempat, kam tashdidatut tasyahhudi. Berapakah tasydid yang ada pada tasyahud? Tadi barulah kita belajar tadi. Soalan yang kelima, mal muradu bi akmalit tasyahudi wa aqalliha. Apakah yang dimaksudkan dengan tahiyat yang sempurna dan sekurang-kurangnya? Maknanya sekurang-kurang kesempurnaan, sempurnanya pada tasyahud dan juga sekurang-kurangnya. Maknanya tasydid yang ada pada tasyahud itu
Berapa keseluruhannya? Yang paling sempurna macam mana? Yang paling kurang macam mana? Berapa? Bayyin jawabaka, kamu terangkan jawapannya. Soalan yang berikutnya iaitu soalan yang keenam. Kam tashdidatun aqallus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapakah tasydid, sekurang-kurangnya tasydid yang ada kepada selawat? Allahumma salli ala Muhammad. Itu pun baru lepas kita belajar tadi. Soalan yang ketujuh, kam tashdidatun aqallus salami. Berapakah tasydid sekurang-kurangnya salam? Berapakah tasydid yang ada kepada salam? Okey, habis. Itu soalan yang dia kemukakan. Masalah yang berikutnya, faslun. Ini suatu fasal pula, suatu perbahasan yang lain. Awqatus salati khamsun. Waktu-waktu sembahyang itu dia ada 5. Sebab apa? Sebab sembahyang yang wajib sehari semalam adalah 5 waktu. Ini bagi jumhur ulama. Sembahyang-sembahyang yang wajib sehari semalam ada 5 waktu. 5 waktu tu sebagaimana yang kita ketahui itulah. Subuhnya, Isya, subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, 5 waktu. Jadi 5 waktu ni, setiap sembahyang tu dia ada waktu-waktu yang telah ditetapkan di dalam agama. Berdasarkan kepada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu bagi orang yang beriman waktu yang telah ditetapkan. Jadi oleh kerana bila kita kata sembahyang itu 5 waktu sembahyang wajib, setiap sembahyang itu dia ada waktu yang telah ditetapkan dalam syarak. Bagi mazhab Hanafi, selain daripada sembahyang 5 waktu ini, ada lagi sembahyang yang wajib. Bagi mazhab Syafi'i, bagi mazhab Hanafi, selain daripada 5 waktu ni, jumhur ulama pegang 5 waktu ni, hanya yang tu je wajib, yang lain tu sunat. Bagi mazhab Hanafi ada lagi sembahyang yang wajib selain daripada 5 waktu, iaitu sembahyang witir. Sebab apa sembahyang witir itu mereka kata wajib? Sebab hadis-hadis yang banyak tentang arahan didatangkan di dalam bentuk arahan, perintah daripada Nabi SAW. Di antaranya, autiru ya ahlal Quran, hendaklah kamu berwitir wahai ahlul Quran. Ahlul Quran yang dimaksudkan di sini adalah khitab kepada para sahabat yang rajin membaca Quran. Bukan bulan puasa je, tak bulan puasa pun menjadi kelaziman, kebiasaan kepada mereka sentiasa baca Quran, rajin sangat. Jadi wahai para sahabat ini, hendaklah kamu autiru, hendaklah kamu berwitir. Maknanya ada arahan daripada Nabi. Di antara hadis-hadis yang lain, ij'alu awakhir salatikum witra. Jadikanlah sembahyang yang terakhir daripada sembahyang kamu. Kan kita ada sembahyang daripada sembahyang subuh. Subuh sebelum sembahyang subuh tu ada lagi sembahyang sunat kan, qabliyah subuh, sembahyang zuhur, asar dan maghrib, isyanya, penutupnya dengan witir. Didatangkan dengan kalimah amar, perintah, ij'alu awakhir salatikum witra. Jadikanlah sembahyang yang terakhir daripada kalangan sembahyang kamu itu dengan sembahyang witir. Jadi kesimpulan, dalam beberapa hadis yang banyak yang menceritakan tentang perintah witir, lalu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi menganggap sembahyang witir itu adalah wajib. Jadi witir pun dia ada waktu dia, selepas daripada Isya dan sebelum masuk waktu subuh. Bila dah kita dah tersebut tentang masalah sembahyang witir, sekarang ni kita sembahyang sembahyang tarawih bulan Ramadan. Jadi biasa-biasanya orang buat sembahyang witir ini selepas daripada sembahyang tarawih pun boleh juga. Ataupun dia sembahyang tarawih dulu, dia tidur, lepas tu dia bangun tengah malam, dia perhabis witir pun boleh juga. Kerana Nabi SAW kadang-kadang dia sembahyang witir ini sebelum dia tidur, kadang-kadang selepas dia bangun daripada tidur. Ada satu hadis yang sanadnya daripada Aisyah, sanad asalnya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Pada satu ketika, pada satu malam, Rasulullah tidur dulu tanpa dia menunaikan, tanpa didahulukan dengan witir. Lalu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira?" Wahai Rasulullah, adakah kamu tidur dulu sebelum kamu witir?
Sebelumnya Rasulullah witir dulu. Jadi nak ceritanya, kadang-kadang Rasulullah witir dulu, kadang-kadang dia tidur dulu baru witir. Mengikut amalan sahabat, kalau Saidina Umar, dia witir terlebih, untuk Saidina Umar, dia witir setelah bangun daripada tidur. Adapun Saidina Abu Bakar, dia witir dulu sebelum dia tidur. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Jadi secara kesimpulan, witir ini boleh dibuat sebelum tidur ataupun bangun daripada tidur. Cuma kita nak cerita tadi waktu sembahyang. Sembahyang 5 waktu tu wajib bagi jumhur ulama. Bagi mazhab Hanafi, dia kata ada lagi sembahyang yang wajib, iaitu sembahyang witir, berdasarkan kepada hujah dan dalil masing-masing. Bagi kita, yakni jumhur ulama yang kata sembahyang 5 waktu saja wajib, tak ada sembahyang yang lain selain daripada 5 waktu ini wajib, yang lain semua dianggap sunat. Kerana bila seorang sahabat pergi bertemu dengan Nabi SAW yang dia baru masuk Islam, bila Nabi sebut, di antara setelah kamu mengucap 2 kalimah syahadah, kamu kena menunaikan sembahyang 5 waktu. Dia kata, hendaklah kamu menunaikan sembahyang 5 waktu, fi yaumin wa lailah, pada hari dan juga malam. Lalu sahabat ini tanya lagi, hal alayya ghairuhunna, adakah wajib lagi bagi aku selain daripada 5 waktu ini? Ada tak lagi sembahyang yang wajib selain daripada 5 waktu? Rasulullah kata, la illa an tatatawwa'a, tak wajib, kecuali kamu nak sembahyang sunat. Jadi hadis ini menjadi dalil kepada jumhur ulama, selain daripada 5 waktu ini tak ada lagi sembahyang wajib. Kalau Imam Hanafi dia ambil dalil lain. Okey. Awqatus salati khamsun, waktu sembahyang ada 5. Awalu waqti salati zuhri zawalu syamsi. Jadi kita baca yang ni, tak payah kita nak hurai panjang lah, sebab kita dah ada jam dan kita dah ada waktu, tahu kalender kita masuk pukul berapa. 5 waktu sembahyang ni. Ini dulu-dulu dia sangat penting ni, berdasarkan kepada matahari, berdasarkan kepada bintang, adalah merupakan suatu wasilah, suatu alat, suatu perantaraan, suatu kaedah untuk mereka mengetahui masuknya waktu sembahyang. Bagi orang dulu-dulu ni sangat penting. Bagaimana cara nak melihat, mengetahui waktu sembahyang. Dia kata yang pertama, awalu waqti zuhri zawalu syamsi. Sembahyang yang pertama iaitu sembahyang zuhur, iaitu bila tergelincir matahari. Matahari ni bila dia terbit, maksudnya waktu subuh, dia naik sampai khatul istiwa, tengah-tengah langit. Lepas tu dia turun. Tergelincir itu menunjukkan dia turun tu, dia nak masuk asar, dia nak masuk sembahyang maghrib sampai ghurub. Ghurub ni maknanya terbenam, tenggelam matahari. Jadi bila tergelincir itu menunjukkan masuknya waktu sembahyang zuhur. Wa akhiru masiru zilli kulli syai' mislahu ghaira zilli istiwa. Dikata akhirnya bayang-bayang setiap sesuatu itu seumpamanya selain daripada bayang-bayang istiwa. Wa alu waqtul maghribi wa awwalu waqtil asri. Dan awal waktu asar, idza sara zillu kulli syai' mislahu wa zada qalilan. Waktu asar pula bayangan sesuatu benda, macam kita pacak letakkan sesuatu, seumpamanya cuma lebih sikit kalau waktu asar. Bayang ini lebih daripada benda yang kita ukurkan. Panjang ni ditambah lagi, maka itu masuk waktu sembahyang asar. Wa akhiru ghurubis syamsi, penghujung ataupun akhir sembahyang waktu asar ni bila masuknya, bila ghurub matahari. Ghurub maknanya tenggelam. Tenggelam tu masuklah waktu sembahyang maghrib. Wa awwalu waqtil maghribi, dan permulaan waktu maghrib. Ghurubus syamsi adalah terbenamnya matahari. Asar habisnya tenggelam matahari. Bila terbenam matahari masuklah waktu sembahyang maghrib. Wa akhiru ghurubis syafaq, wa akhiruhu, akhirnya sembahyang waktu sembahyang maghrib ni habis, waktu dia dah habis. Ghurubus syafaqil ahmar, dia kata tenggelamnya syafaq yang merah. Syafaq ni dia akan bagi tahu dia ada 3. Ada 3. Ini 4 kan 3. Mula syafaq merah, lepas tu kuning, lepas tu putih. Maka tenggelam tu dah masuk waktu sembahyang maghrib. Jadi bila habis semua tu, nak sembahyang isya kena habis sebaik-baiknya, disunatkan syafaq kuning. Maknanya tenggelam keseluruhan syafaq merah. Lepas tu dia pergi kepada syafaq putih.
Dia kata wa ghurubus syafaqil ahmar wa akhirut tulufil okey. Itu sembahyang maghrib. Jadi sembahyang maghrib ini kalau mengikut mazhab Syafi'i, pendapat kaul jadi ini tak lama. Kalau kita baca di dalam kitab Idaman Penuntut, dia kata maghrib 3 rakaat, waktunya mulai daripada mula terbenam matahari, berkekalan hingga hilang cahaya merah. Hilang cahaya merah tu habis waktu maghrib di kaki langit. Kalau kita pergi ke laut kan, nampaklah bila tenggelam matahari tu, sekali merah-merah tu dia akan tenggelam. Syafaq merah tu dia akan turut tenggelam. Kita akan nampak dengan terang dan jelas. Ini menurut qaul qadim bagi Syafi'i. Jikalau ikut pula qaul jadid, waktu maghrib tidak lebih daripada 15 minit. Sudah habis, iaitu selepas masuk sembahyang. Masuk waktu dikira 15 minit tu lebih kurang macam ni di sudut perkiraannya, iaitu selepas masuknya matahari, ambil sembahyang, masuk matahari, ambil sembahyang, bang, qomat, sembahyang maghrib 3 rakaat dan sembahyang sunat. Habis waktu. Masuk waktu maghrib ni kan, orang ambil sembahyang, bang, qomat, sembahyang waktu maghrib, lepas tu sembahyang sunat 2 rakaat, bak dia. Habis waktu. Kira-kira tu lebih kurang 15 minit. Ataupun dia sembahyang jamak takdim. Kalau dia tak sembahyang sunat bak dia, ada sembahyang jamak takdim. Lepas dia sembahyang maghrib, dia terus sembahyang apa dia? Dia terus sembahyang isya, iaitu dia jamak kepada isya, jamak takdim. Habis waktu. Bila sudah habis waktu maghrib, teruslah masuk waktu isya. Tidak ada penceraian di antara keduanya. Ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau qaul jadid maknanya cepat. Kalau qaul qadim, hina badan nujum, maknanya sehingga terbitnya bintang. Itu di dalam fiqh mazhab Syafi'i. Maknanya terbitnya bintang tu lamalah. Lamalah daripada pendapat yang kita sebutkan tadi, bila tenggelamnya syafaq merah terus masuk waktu isya. Jadi pendapat yang keduanya, tunggu terbit bintang dulu. Kalau kita tengok musim panas kan, bintang bila dia muncul daripada langit, dia terbit bila muncul. Kalau kita tengok ke langit, pukul berapa dia muncul? Dia lambatlah. Lambat daripada waktu ahmar tadi, waktu merah. Di sini ada 2 pandangan. Jadi kalau mengikut kaul jadidnya 15 minit ya. Bila habis waktu maghrib, teruslah masuk waktu isya. Jadi kalau kita nak bermusafir ke, selepas 15 minit boleh sembahyang isya dah lah. Boleh sembahyang isya. Okey. Wa awwalu waqtil isya, permulaan waktu isya pula, ghurubus syafaqil ahmar, iaitu dengan terbenamnya syafaq merah tadi yang kita sebut. Habis waktu maghrib, masuknya waktu isya. Wa akhiruhu tulu'un fajris sadiq, akhirnya tulu'un fajris sadiq, akhirnya waktu sembahyang isya bila munculnya fajar sadiq. Fajar ini dia ada 2 kan, fajar kazib, lintasan putih di kaki langit itu dia menghilang. Lepas tu datangnya fajar sadiq. Itu yang kita baca itu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, khaytul aswadi minal khaytil abyadi minal fajr, summa atimus siyama ilal lail. Jadi maknanya sampai waktu fajar sadiq, akhirnya waktu sembahyang isya. Tetapi di dalam hadis kalau kita baca, waktu isya ini dia ada 3. Pendapat yang pertama tadi sampai subuh. Pendapat yang kedua ila nisfil lail, maknanya sampai di pertengahan malam. Sampai tengah malam, lebih kurang pukul 1-1:30 tu habis waktu isya. Pendapat yang ketiga iaitu sulusul lail, iaitu 1/3 malam. Jadi ada 3 pendapat. 1/3 malam baru habis waktu isya. Pendapat yang kedua di pertengahan malam. Pendapat yang ketiga sampai subuh. Ini semua ada dalil daripada hadis Nabi SAW. Semua di dalam mazhab Syafi'i yang biasa orang dengar, waktu isya ni sampai waktu subuh. Sampai waktu subuh barulah habisnya waktu sembahyang isya. Okey, wallahu alam. Untuk bacaan kitab fiqh kita masuk kepada perbahasan perkara yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Okey, seterusnya
Soalan yang berikutnya, zakat fitrah bagi orang yang berpuasa di sesebuah negeri dan menyambut hari raya di negeri yang lain. Puasa di Malaysia, dia sambut raya di Amerika ke, di Saudi ke, ataupun puasa di luar negara, dia balik raya di Malaysia. Macam mana? Di sini soalan dia kata, soalan ini berkenaan dengan zakat fitrah. Seseorang yang telah berpuasa selama 2 ataupun 3 hari pada bulan Ramadan di sesebuah negeri. Kemudian dia menghabiskan bulan Ramadan yang selebihnya dan berhari raya di negeri yang lain pula. Di negeri manakah dia mesti membayar zakat fitrah? Jawapannya, dia boleh mengeluarkan zakat fitrah di negeri tempat dia menyambut hari raya. Bukan tempat yang dia berpuasa, tempat yang dia sambut hari raya. Pada malam hari raya pertama, zakat fitrah yang diwajibkan itu adalah bersempena dengan hari raya fitrah, bukan puasa di bulan Ramadan. Zakat fitrah tu bukan kerana puasa, kerana kita nak sambut raya. Sebab itu ia dinamakan zakat fitrah. Sebab itu dinamakan zakat fitrah. Raya pun dipanggil Idul Fitri. Dia ada Idul Fitri, dia ada Idul Adha. Maknanya raya fitrah. Maknanya zakat fitrah bukan bulan-bulan puasa. Walaupun masuk awal Ramadan dah kita boleh bayar, harus bayar. Masuk saja hari pertama bulan Ramadan dah boleh bayar. Tetapi yang dituntutnya masa raya tu, malam raya tu. Hak tu dituntut sangat. Sebelum tu pun dah sah. Zakat fitrah yang diwajibkan itu adalah bersempena dengan hari raya fitrah, bukannya puasa di bulan Ramadan. Sebab itu ia dinamakan zakat fitrah. Jika seseorang itu meninggal dunia sebelum waktu maghrib pada hari terakhir bulan Ramadan, dia tidak diwajibkan mengeluar zakat fitrah. Orang yang berpuasa sebulan Ramadan, hari terakhir bulan Ramadan dia meninggal dunia sebelum masuk waktu maghrib. Hari terakhir bulan Ramadan, lepas asar umpamanya, lepas asar meninggal dunia. Orang yang macam ni tak wajib kita bayar zakat untuk dia. Anak ke cucu ke siapa-siapa lah yang meninggal dunia ni, ayah ke, tak wajib kita bayar zakat untuk dia. Nampak? Walaupun dia berpuasa segelap bulan Ramadan, walaupun dia puasa penuh. Sekiranya seorang bayi, okey, itu yang pertama. Sekiranya seorang bayi dilahirkan selepas waktu maghrib pada hari terakhir bulan Ramadan, iaitu malam hari raya. Malam hari raya pertama, mengikut ijma' ulama, wajib dikeluarkan zakat ke atasnya. Kelahiran itu adalah kaitan dengan hari raya, dan untuk menyempurnakan kegembiraan yang meliputi fakir miskin, terdapat sepotong hadis yang bermaksud gembirakanlah mereka, yakni orang-orang miskin pada hari ini, yakni hari raya. Jadi orang yang mati sebelum hari raya, maka dia tak wajib walaupun dia berpuasa penuh. Sebab dia nak, kalau dalam fiqh dalam mazhab Syafi'i dan juga kebanyakan ulama, dia nak separuh daripada kita berpuasa, di satu juzuk dalam bulan Ramadan, satu juzuk di dalam bulan Syawal. Sebab itu yang kita sebutkan tadi, kalau bayi yang dilahirkan selepas daripada waktu maghrib, mengikut sebahagian ulama, wajib dia bayar zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Sebab apa? Dia sempat pada hari raya dia lahir. Okey sebab tu dia kata tadi, sekiranya seorang bayi dilahirkan selepas waktu maghrib. Bila selepas waktu maghrib maknanya dah ghurub. Maknanya tenggelam matahari. Maka bila dah tenggelam matahari, malam tu dah dipanggil, dianggap sebagai sembahyang raya. Dah waktu masuknya raya. Maka dia wajib mengeluarkan zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Bukan dia lah, maknanya bagi walinya, sesiapa yang jaga dia, yang melahirkan dia, ibu bapa dia, wajib mengeluarkan zakat kepada bagi pihaknya. Soalan yang berikutnya, hukum wanita ke masjid untuk menunaikan sembahyang tarawih. Bila sebut zakat fitrah, nanti kita akan bahaskan, kita akan bincang secara terperinci 8 golongan yang layak ataupun berhak menerima zakat fitrah. Nanti kita akan baca. Kita akan baca tentang 8 asnaf. Dan lebih-lebih lagi musim orang berkurang di rumah ni, musim Covid ini, golongan sasaran manakah yang lebih afdal kita bagi? Dia ada 8 kan? Dia ada 8. Nanti kita akan bahaskan tajuk yang khusus.
Okey, soalan berikutnya, hukum wanita ke masjid untuk menunaikan sembahyang tarawih. Soalannya, ada di kalangan wanita Islam suka mengerjakan sembahyang tarawih di masjid. Ada yang pergi ke masjid tanpa meminta izin daripada suaminya. Dan ada juga yang berbual-bual di masjid sehingga didengari oleh orang lain. Apakah hukum sembahyang mereka? Apakah sembahyang itu wajib ke atas wanita? Sembahyang apa? Sembahyang tarawih di masjid ini. Jawapannya, hukum sembahyang tarawih tidak wajib ke atas mereka dan juga tidak kepada lelaki. Sembahyang tarawih itu pun sunat. Jadi kalau dalam mazhab kita Syafi'i sunat muakkad, sunat yang dituntut lah. Jadi dia tidak wajib sama ada wanita ataupun lelaki. Diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mencukupi syarat-syaratnya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Kalau kita berpuasa, bukan saja berpuasa, malam itu kita berqiyamul lail. Qiyamul lail ini termasuklah tarawih, witir, baca Quran, berdoa dan sebagainya dengan penuh keimanan kepada Allah. Dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah amalan itu akan diterima oleh Allah. Sesiapa yang sembahyang tarawih dengan khusyuk dan tenang, dengan penuh keimanan dan mencukupi syarat-syaratnya serta sembahyang subuh di dalam waktunya, dia telah pun mendirikan Ramadan dan berhak mendapatkan pahala orang-orang yang mendirikan Ramadan. Semuanya itu meliputi lelaki dan juga wanita. Bagi wanita, sembahyang di rumah lebih baik sekiranya tidak ada majlis-majlis ilmu ataupun peringatan agama di masjid, ataupun kerana ingin mendengar bacaan Al-Quran daripada qori yang baik bacaannya. Kalau mengikut fatwa Yusuf Qaradawi, dia kata wanita lebih baik sembahyang di rumah. Kalau sekiranya bukan kerana pergi masjid itu untuk mengaji, nak dengar syarahan, ceramah ataupun nak dengar qori yang baik, sembahyang di rumah lebih baik. Sebahagian pendapat kata gitu sebab berdasarkan kepada umum ayat Al-Quran, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Maknanya wanita-wanita zaman Nabi ni biasa duduk di rumah. Sebab mereka tidak ada tanggungjawab di luar daripada rumah. Cuma dalam hadis yang banyak juga dalam Bukhari Muslim, Rasulullah sendiri membenarkan isteri-isteri dia dan isteri para sahabat pergi sembahyang di masjid. Jadi ini cuma boleh tak boleh, itu boleh, harus. Cuma ulama membahaskan di sudut yang mana afdal. Sebagian ulama kata orang perempuan ni afdal sembahyang di rumah. Dia sembahyang sendiri yang di rumah. Sebagian ulama kata di masjid. Kalau di masjid itu ada majlis kuliah agama, lepas sembahyang tu dia dengar ceramah, dengar tazkirah, ataupun dia berimamkan dengan qori yang baik di sudut bacaannya. Kalau gitu sembahyang di masjid itu lebih baik. Oleh itu masjidlah satu-satunya sumber untuk mempelajari agama. Wajib ke atas kaum lelaki membenarkan ataupun membuka peluang kepada kaum wanita untuk pergi ke masjid. Jangan halang jika ada di antara wanita itu ingin ke masjid. Mereka dapat bersembahyang beramai-ramai. Jangan halang, dia kata, kalau perempuan nak pergi. Sebab itu pun ada hadis kan, dan juga ada riwayat daripada sahabat. Wanita yang hendak keluar daripada rumahnya walaupun untuk ke masjid, mestilah mendapat keizinan suami. Jangan pakai langgar je. Syarat pula wanita, isteri yang nak keluar ke masjid untuk menunaikan sembahyang jemaah ke mengaji ke, kena minta keizinan daripada suami. Suaminya sebagai penjaga dan bertanggungjawab terhadap keluarganya. Wanita wajib taat kepada suaminya selama mana suruhannya tidak ke arah melakukan maksiat. Bukan hak suami hendak menghalang isterinya pergi ke masjid jika isterinya hendak ke masjid, kecuali ada satu-satu tegahan yang menghalangnya pergi ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu halang wanita-wanita pergi ke masjid. Dan Yusuf Qaradawi juga membahaskan dengan perbahasan yang panjang. Sepatutnya masalah ilmu agama ini tanggungjawab suami untuk mendidik isteri dan anak-anak dia. Tetapi sebahagian daripada suami dia sendiri pun tak mampu nak mendidik, nak mengajar. Bukan kata melibatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah, bahkan fardu ain pun dia tak mampu. Kalau jenis suami yang macam ni, dia kena membenarkan isteri dia pergi mengaji di masjid, dengar kuliah, tazkirah dan sebagainya. Jadi secara kesimpulan, orang perempuan pergi ke masjid boleh tak boleh, hukumnya harus. Cuma ulama bahas di sudut yang mana afdal. Jadi ada dua pendirian ulama. Sebagian ulama kata di rumah lebih baik, sebagian ulama kata di masjid lebih baik kalau sekiranya ada kuliah-kuliah agama dan juga tazkirah-tazkirah yang berkaitan dengan agama.
Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.